Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Zafri dalam channel We Bro. Setelah sekian lama, akhirnya aku dengan Pim kembali dengan review karakter. Let's go. So, tak tahu semangat tahun baru mungkin Pim. Kita kena try konsisten lah. Susah sikit. Okay. Tak konsisten lah Syah. Kali ni kita try lah. Banyak sikit karakter review. Kita try sebulan sekali lah, paling kurang kan. Like setiap kali break ke apa kurang pun je. Ya. Okay, so tahun lepas banyak dah karakter kita review. Dan sebenarnya karakter review ni menarik sebab dia ada benda yang kita persoalkan. Contoh tahun lepas kita persoalkan pasal Vegapunk ni betul ke dia ni baik? Ke dia tengah-tengah kan? So benda tu dia terjawab tau. So kali ni Betul-betul kita decide untuk pilih seorang lagi karakter yang semakin dipersoalkan dalam manga One Piece iaitu Admiral Kizaru. Okay. Yang ditunggu-tunggu guys. Yang ditunggu-tunggu. So kita shoot hari ni hari Isnin. Chapter mungkin keluar esok ataupun lusa. Sebab ada soalan yang pasal siapa bagi Luffy makan tu. So that's the reason kita cuba untuk shoot. Itulah mungkin akan terjawab lah kan. Cuba nak upload awal lah, tapi aku rasa spoiler mungkin dah keluar. So itulah. Okay, so dia sebenarnya terima kasih kepada yang dah bagi soalan. Banyak soalan yang mengarut yang aku dah buang. So aku simpan satu je awal-awal ni daripada bagi King Pirate. Aku rasa ni Imran lah. Dia ni cikgu sekolah Tadika Shinchan. Aku buka-buka ni aku tergelak. Syuk lah, siapa lagi tanya ni. Aku rasa ni Imran ni. Dia hampir dia mirip tapi bukan dia. Okay, soalan sepupu-sepupu dia. Soalan kedua, okay, daripada Syamim Mansur. Aku rasa Kizaru tak berpegang teguh mana-mana justice. That means 50-50. Ini berdasarkan latest chapter yang banyak hint tunjuk Kizaru mungkin akan ke side baik. Akainu absolute justice, Kuzan moral justice dan Kizaru 50-50. How about you guys? Okay. So sebenarnya pasal Kizaru 50-50 ni, even sebelum 8 hit lagi, orang dah pernah cakap pasal benda ni. Orang dah pernah bincangkan pasal tema Admiral masing-masing. Akainu memang terang-terang paling jahat, paling justice lah. Sampai sanggup melakukan apa saja. Aokiji pula jenis yang ada baiknya kan. Fujitora lebih baik. Lepas tu Rokyugyu reveal yang dia ke arah Akainu. So kita dah ada dua baik, dua memang penyangap. So betul lah Kizaru tu memang tengah-tengah. Tengah-tengah. Dari segi perangai, dari segi tema, dari segi itulah. Tapi lepas info yang kita dapat dalam 8 hit ni, apa pendapat kau pasal Kizaru punya tema ni? Aku suka lah sebab dia macam ni lah. Kalau starting dia aku selalu cakap macam ni. Yang bestnya sebab 3 orang Admiral original ni adalah antara Admiral yang paling best lah. Kan Kizaru, Akainu, Aokiji. And since kita dah tahu Akainu ni dia dah pergi ke mana, dia punya cerita macam dah habis lah. Bukanlah maksudnya cerita keseluruhan dia, tapi kita dah nampak dia punya jalan dia. Iaitu dia dah jadi Fleet Admiral. Okay, settle lah dengan situ kan. Sama juga dengan Aokiji. Aokiji pun lepas dia keluar daripada Marine, awal-awal tu mungkin kita akan fikir macam okay, habis lah cerita dia kan. Tapi sekarang dia dah naik balik. Sekarang dia dah settle sebagai pirate. So tinggal lah memang Kizaru je yang kita tak tahu. Daripada dulu lagi, daripada awal dia perkenalkan sampai sekarang memang macam tu je kan. Kita tak tahu dia ni sebenarnya akan ke mana. Sebab dia mesti akan ke sesuatu tempat juga kan. So aku rasa dalam situasi yang sekarang ni, bila dah tengok especially relationship dia antara Vegapunk, Kuma, Bonnie, siapa Sentomaru semua, aku tak adalah nak cakap dia pergi ke arah baik, tapi aku berani cakap dia akan tolong diorang lah. Maksudnya dia akan, tak kisahlah dia khianat Marine ke tak Marine, tapi aku rasa dia mungkin kali inilah masanya untuk dia step up. Lawan cakap Gorosei ke apa, sebab kita sebenarnya kita cakap macam dia ni memang pak turut je lah, ikut je lah apa arahan kan. So mungkin ini masanya step up dia untuk jangan dengar arahan,
buat apa yang kau nak buat. Sebab kita tahu dia memang baik. Dia bukanlah baik, sorry. Dia memang tak nak apa-apa dengan orang kan. Dia tak bunuh Setomaru pun, walaupun dia boleh. Tak bunuh Bonnie pun kalau boleh. Tapi sekarang bila semua tim tu dah lengkap, Kumar dah sampai, aku rasa This is the time lah Kizaru. Clean your name. Ini maksudnya clean your name. Buat something lah. Itu lah. Okay. So itulah dalam Egghead ni memang dia first yang orang start mempersoalkan tu waktu Gear 5 Luffy lawan Kizaru lah. Yang mana orang kata Kizaru macam tak all out je kan. So nampak macam memang ke arah tu lah. Dan ada agenda lain yang disembunyikan Kizaru, tapi kita still tak tahu Kizaru lepas ni buat apa, which is membawa kepada soalan. Aku ambil soalan keempat lah, daripada Ahmad Fidaus. Assalamualaikum, rasa macam chapter hari tu Kizaru yang bagi makan dekat Luffy. Okay, so itu soalan pertama. Pendapat kalau Kizaru berubah daripada pihak Marine ke pihak Luffy. Okay, dan soalan ketiga, apa akan terjadi pada Kizaru di next arc, final arc story akan datang? Ini kononnya kalau dia betul-betul berubah arah tu lah. Macam mana tu? Ini kau jawab dulu. Okay, so dari segi makan tu aku agak ke arah sebab dalam scene tu kita nampak Oda lukis scene Kizaru yang mana sebelum Luffy makan tu Kizaru tengah baring. Lepas Luffy makan tu Kizaru terduduk. Lepas tu ada bunyi sikit. So kenapa Oda berniat nak lukis Kizaru pula kan? Kalau tak ada apa-apa yang dia macam pelik sebab dua-dua momen tu fokus kat dia kan. Macam bapak random gila. Betul. Satu lagi kita calon-calon yang lain pun tak ada. Macam engkau ribut, orang nak buat kelakar boleh lah, tapi yang untuk aku tak lah. Macam Sanji masih lagi tak boleh melawan kuasa Saturn. Let me go. Pathetic. So siapa lagi calonnya ada? Aku rasa tak adalah orang lain. Mungkin Oda akan tunjuk Jinbe ke apa, tapi aku ke arah Kizaru lah. Kau macam mana Bim? Yang part bagi makan ni? Aku memang all the way pergi Kizaru. I mean lah, daripada evidence yang ada lah kan. Kalau kita nak cakap daripada evidence yang ada, memang Kizaru je lah yang nampak kan. Sebab kalau nak sebut orang lain tu mostly memang random gila lah kan. Sebab memang Aku tu je, aku pelik sebab masa dia cakap dia lapar, memang Oda fokus kat dia. Lepas tu bila dia dapat makan pun Oda fokus. Macam kenapa siut? Kan? So aku pelik agak lah. Tapi aku pun tertanya juga kenapa tiba-tiba Kizaru macam nak bagi Luffy makan macam cepat gila pula tiba-tiba nak buat macam tu kan. So aku tertanya-tanya juga benda tu. Tapi kalau jawapan yang ada sekarang memang Kizaru. Tapi to be honest, aku mengharapkan surprise kat mungkin harap-harap kalau bukan Kizaru, yang pasti bukan Karibo ke anyone yang ada kat situ, mungkin buat surprise something lah. Macam tiba-tiba smoker kan yang berasap-asap. Kisahlah benda random gila, benda kau tak expect berlaku, kau tahu. Aku ke arah macam tu lah. Tapi kalau tidak, memang Kizaru je lah. Smoker datang-datang tunggu bagi makan berasap-asap tu kat situ. Okay, so kalau betul lah itu Kizaru, maknanya Kizaru berubah lah daripada pihak Marine ke pihak Luffy kan. Apa pendapat dia? Untuk aku short term wise, untuk arc ni sahajalah, arc Egghead ni bagus lah kan. Kita nampak ada sedikit plot twist kat situ. Lepas tu dikaitkan lagi dengan flashback Kuma dulu. Cuma in the future aku tak nak lah dia ni team Luffy like betul-betul totok dengan Luffy kan. Pergi final war ikut Luffy ke apa, Kizaru for Straw Hat ke, janganlah ke arah tu. Aku berharap dekat nakama terus Kizaru pun nakama tu janganlah. So untuk Egghead ni lah aku nampak mungkin dia akan melawan dengan Gorosei. Mungkin dia ada rasa kesian dekat Kuma ke apa ke. Cuma aku tak nak lah dia totally leave the government ke apa. Kau macam mana? Betul. Aku hari tu ada sekali tu masa borak dengan Boas pasal benda ni, aku suka, aku macam ke arah Boas juga. Boas cakap mungkin besar kalau kita nak cakap Kizaru indeed melawan lah kan, melawan and tukar side Luffy. So untuk nak tengok future dia, mungkin
mungkin dia macam habis macam tu je lah. Mungkin dia bawa diri dia ke dengan Setomaru bertapa kat mana-mana pulau ke benda kan. Macam just maksudnya dia takkan ada mana-mana side lah. Dia takkan side marine, dia takkan side pirate, dia takkan side siapa-siapa. Dia just macam nak enjoy life dia je. Ambil like dah tua kot, dah pencen lah. Faham. So buat hal macam tu je lah. Itulah, kalau Kizaru tak ada dalam marine it is a big loss juga sebenarnya untuk kekuatan marine dan kehilangan seorang Navy Admiral yang boleh ada power kuat macam tu kan. Tapi yelah, sebab marine ni sebenarnya tak ramai pun yang berpaling tadah kan. Aokiji je yang betul-betul terbukti memang totally opposed lah kan. Gap tu semua itu just degil je lah kan. Sebab kalau Kizaru betul tolong Luffy dalam arc kali ni, dia berhadapan dengan Gorosei. Dia melawan seorang Gorosei, seorang Celestial Dragon kan. So itu macam the biggest crime lah a marine could do. So kalau Kizaru buat benda tu dan kantoi Gorosei lain semua tahu, aku rasa aku tak nampak lah future Kizaru as a admiral again kan. Aku rasa dia tak akan dapat stay dah. Paling-paling tak pun mungkin Gorosei akan bunuh dia untuk ambil dia fruit dia. Paling-paling bodoh pun. Itulah. Tapi impossible untuk terima dia balik lah. Betul. Okay. So itu pendapat kita orang pasal Kizaru. Macam biasa. Tengoklah berapa bulan lagi, tengoklah apa yang jadi sebenarnya. Okay, soalan ketiga daripada Syazwan. Siapa sangka Kizaru dari bodyguard Vegapunk ke Admiral Marine? Adakah Kizaru percaya kepada cerita-cerita tentang Nika, Joy Boy, Warrior of Liberation? Macam mana tu, Bim? Ini susah. Sebab dia macam mana? Ini kita kena tengok daripada sudut flashback dia. Sebab sekarang kita tak dapat lagi flashback dia. Maksudnya kita tak kenal lagi lah Kizaru ni, senang cakap. Like macam mana perwatakan dia sebenarnya. Kita cuma tahu yang dia ni part of kehidupan Vegapunk Kuma dulu-dulu kan. Memang kita nampak sebab guys itu dah kata dah ada lah. Mesti ada jalan cerita dia yang kita boleh kenali dia kemudian besar. So aku rasa kalau tanya sekarang ni, aku rasa boleh je nak. Dia susah sikit lah nak kata dia percaya. Mungkin dia, tapi dia dah tengok Luffy punya Gear 5 kan, and dia tak ada tunjuk sebarang reaction. Tapi itulah Mamat ni, apa je reaction dia pernah tunjuk, sama je gaya dia kan. Tak pernah berubah pun, tak pernah terkejut, marah, menangis ke, sedih ke apa, gelak apa. Memang macam tu je muka dia, selenga macam tu je. Susah nak cakap. Tapi itulah, aku just nak letak kepercayaan adalah kot. Percaya kepada Nika mungkin dia tahulah, mungkin dia dapat tahulah sebab pernah dengar daripada Kuma pernah dengar daripada Kuma, Bonnie semua. Lepas tu dia orang ada menari dulu, walaupun tarian tu mungkin dia sesaja je join, mungkin dia tengah high sesaja je. Tapi agak interesting yang dia tolong Luffy, dan agak interesting waktu Luffy bertukar jadi Gear 5 tu, aku tak silap aku dia ada kata something lah. Aku tak ingat sangat. Dia kata something. Waktu dia kata macam apa macam agak impress lah pertukaran ke Gear 5 tu. Okay. Cuma dia tak adalah mention Nika ke apa ke kan. So kita tengoklah. Dia macam ni jugalah. Sebab kalau orang yang nak percaya cerita-cerita Nika, Joy Boy ni, Warrior of Liberation, dia selalunya akan relate dengan orang-orang yang macam susah lah. Macam orang yang pernah jadi slave ke, ataupun macam paling tak pun dulu Hushu pun busuk-busuk pun sebab dia duduk penjara kan. So dia dengar cerita orang kat situ kan, macam ada orang boleh bebaskan orang kehidupan. Sama jugalah macam Buccaneer Buccaneer clan semua benda ni. So itulah kena tengok Kizaru punya backstory. Kalau Kizaru is indeed datang daripada orang yang susah kan, tak ada mak apa, susah-susah semua, lepas tu hidup dengan Vegapunk, baru ada cahaya kehidupan, mungkin yes dia boleh percaya. Tapi kalau dia datang daripada golongan wealthy ke apa, hidup senang, mungkin dia tak kisah sangat lah kot. Dengar cerita-cerita dongeng macam tu je lah. Faham. Okay, soalan kelima, momen Kizaru paling best. Aku ada jawapan aku lah. Of course, dia punya introduction lah. Waktu dia sampai ke naik meriam tu. Naik meriam. Aku rasa one of the best introduction of One Piece characters lah. Selain daripada Kaido, Rayleigh,
Sebab kita nampak kekuatan Supernova. Oda cuba hypekan Supernova, dan dalam sekelip mata Kizaru bantai semua, menunjukkan betapa hebatnya Kizaru. Lepas tu waktu tu kan kita tak ada haki lagi, so kita like takutlah dengan kuasa Logia kan, lagi-lagi yang berkaitan dengan cahaya. So itu moment, for me the best moment for Kizaru lah. Kau macam mana? Setuju. Sama. Aku kali kau nak cakap yang sama, tapi kita tukar sikit lah. Kalau aku boleh cakap second moment best Kizaru masa dia lawan Rayleigh lah. Sebab yang ni aku ingat gila-gila. Sebab masa ni aku start tengok moment tu dekat anime lah, bukan manga. Sebab masa first time aku tengok benda tu kat anime, aku macam bapak gila siap. Sebab moment tu dah critical kan, masa dia nak attack Straw Hat Luffy semua benda. Lepas tu bila datang Rayleigh kita dah tahu sebelum tu dia siapa kan. Oh, dia orang macam ni. So lepas tu bila dia lawan dengan Kizaru, so lepas tu Kizaru bawa keluar pedang cahaya dia semua dia, aku macam weh bapak lah. Dan itu je, padahal bukan nampak dia lawan habis pun kan, tapi moment tu je rasa macam weh bapak lah, semak gila Kizaru lawan dengan Rayleigh. Betul, nampak. Padahal Kizaru pun macam tak ready je kat situ lawan dengan Rayleigh. Memang gila lah. Okay, soalan ke-6 daripada Amikuls. Macam mana Kizaru boleh tolak Luffy dari Egghead tanpa menggunakan haki, sedangkan Kaido mempunyai conqueror haki? Luffy mudah menahan serangan Kaido. Okey. Ini soalan-soalan apa pasal fighting, power scaling ni kita serahkanlah kepada Oda, sebab tak boleh nak deny sebenarnya kadang-kadang tak jelas Oda ni, lagi-lagi dari segi conqueror haki itulah kan. Kejap ada kilat hitam, kejap tak ada kilat hitam. Kalau kilat hitam ni conqueror ke armament, advance armament ke Rio. So benda tu pun aku nampak je ada certain people discuss pasal benda ni, dan bagi aku kita tak payah nak fikir sangat lah. Susah sikit. Memang susah sikit. Kalau ada pun kita boleh cakap-cakap macam tu je lah, cakap-cakap kosong lah. Tapi nak daripada sudut yang tepat tu susah habis. Macam aku pun kalau aku nak jawab pun aku akan jawab mungkin sebab dia laju lah tu je. Sebab Luffy tak pernah lawan dengan cahaya. So mungkin benda tu laju nak mampus. So itu je lah. Tapi itulah susah lah. Tak ada power sangat lah jawapan tu je lah. Betul. Okay, soalan terakhir dalam channel ni. Adakah Kizaru akan tolong lepaskan Bonnie dan Straw Hats daripada Egghead? Ini lebih kurang macam soalan nombor 4 tadi lah. Kalau dia berubah. Ini cuba kau jawab tu. Sekejap aku tak fikir. Dia akan ada tolong, tapi dia tak adalah like faktor utama diorang terlepas. Bagi aku faktor utamanya Luffy mengalahkan Saturn dah kan, sebab itu sangat penting untuk Kuma melihat the Sun God Nika defeat orang yang dah hancurkan hidup dia, which is Saturn. So mungkin Kizaru ada tolong sikit-sikit, macam sekarang ni lah Kizaru bagi tolong makan, ataupun nanti ada ke apa ke lawan dengan Vice Admiral yang lain ke apa ke. Cuma tak adalah dia tu punca utama diorang dapat lari daripada Egghead. Tu jawapan aku lah. Sama juga lah, sebab since tadi aku dah cakap aku ke arah Kizaru akan tukar sides. So nak macam mana secara tak langsung memang dia kena tolong lah Bonnie and Straw Hat keluar daripada Egghead. Tapi itulah aku macam kau juga, kalau boleh aku tak nak dia jadi faktor utama lah untuk kenapa Bonnie, Vegapunk semua dapat keluar. Just tolong macam tu je lah. Cuma itulah aku terfikir juga dengan keadaan sekarang ni, kalau betul Kizaru tukar side, so kita ada Kizaru, kita ada Luffy, kita ada Kuma, kita ada dengan Straw Hat semua benda. Macam berat sebelah lah pula kan kalau nak mikir kan, nak lawannya setakat Kurose, lepas tu dengan Vice Admiral yang lain. Okay, ataupun kita akan nampak pertarungan Light versus Darkness. Maksud kau Luffy dengan Kurose lah? Bukan. Betul? Kizaru versus Blackbeard. Blackbeard. Blackbeard campur lah. Kau jangan lupa satu lagi tu. Betul juga. Okay, ni boleh jadi. Tapi ada 3 ke 4 penjuru punya fight lah ni. Ini kalau aku nak tambah dragon lagi ni.
Dragon dah tanya. Dragon dah tanya. Kan, Bangkok, mana Kumar pergi ni? Kan. Cuma itulah nak menunggu dia, nak menunggu dia sampai ke 8 lambat sial. Member tak sempat. Member daripada Kok Diang tu. Lambat sial. Weh, lambat gila. Tapi kalau betul dia macam ni lah. Kalau Dragon nak datang tu, aku rasa boleh lagi. Dia tak boleh datang dengan kru dia lah kan. Sebab kita tak tahu lagi potensi Devil Fruit dia. Kalau betul dia angin, dia gerak dengan angin dia macam laju benda kan. Boleh jadi juga lah. Cuma sebab kau tak rasa macam sia ke? Macam diorang dah dapat selamatkan Kumar, and Kumar kejap je dapat duduk dengan tiba-tiba sekarang macam aku tak tahu lah, macam sayang untuk tinggalkan Kumar macam tu je. Faham. Bila diorang ada masa, ada peluang nak get back balik. Nak reunion kan. Aku so tu lah. Aku rasa Dragon akan datang, aku rasa. Tapi lepas pertarungan tu habis. Maknanya lepas Saturn ni kalah lah. Sebab sekarang ni Saturn lawan dengan diorang ni memang tengah berlaku sekarang, at the exact moment. Dragon pula dekat celah mana kan. Kalau dia ada kuasa teleport pun, like Kumar punya kuasa teleport pun ambil masa nak sampai ke 8-head kan. So aku tak tahu kuasa apa yang Dragon boleh ada untuk terus sampai ke 8-head. Tapi aku rasa dia akan muncul di penghujung lepas Saturn dah habis, ataupun diorang tiba-tiba tengah struggle nak lawan Blackbeard ke apa, mungkin at that time Dragon boleh muncul. Tapi kalau bab mengalahkan Saturn, sebab dulu aku pernah cakap Dragon yang akan kalahkan Saturn, tapi lepas Oda cerita pasal flashback Kumar semua kan, nikah. So aku rasa Luffy lah yang akan kalahkan Saturn. Tapi Dragon most probably akan muncul juga dekat hujung 8-head. Okay. Wah. Agak ni juga ni. Kritikal kat keadaan ni sekarang. Kalau kita fikir-fikir balik, orang ni datang, orang tu datang, orang ni tukar side semua benda. Gila lah. It's gonna be another good year lah for One Piece. Bagi aku 8-head ni dia takkan fumble macam Wano lah, kalau tanya aku lah. Ending dia tu. Okay. Okay. Alright, so itu part pertama dekat channel Wibro. Kita akan sambung part kedua dekat channel Pip. Ciao.